dia. Saya nak beritahu apa yang kita buat. We are actually, Datuk Seri Anwar actually doing the right thing. Ada seseorang ini saya borak dengan dia lah. Dia kata, Suhadi, ni sebab Anwar pergi tangkap Daim lah pasaran saham kita turun. Saya kata, if this is the cost untuk kita nak pergi tangkap penyamun, menyebabkan pasaran saham kita turun, I think it's an investment worth doing. Baik kita tangkap sekarang, daripada kita biarkan terus dia berleluasa dan merosakkan negara kita for a long term. Rakyat pada tahun lepas memekik melolong, NGO memekik melolong bertanya pada Anwar Ibrahim, di mana reformasi? Di mana reformasi? Januari kita tunjukkan anda apa itu reformasi. So soalannya, adakah tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan kita? Of course tuan-tuan dan puan-puan bersamalah. Yang lain-lain tu, atau mereka sekadar memekik melolong, tapi rupanya mereka sendiri pun tak bersetuju dengan tangkapan-tangkapan ini. Tuan-tuan, hari ini isteri Daim didakwa. Ini Mahkamah Jalan Duta. Mahkamah Jalan Duta, hari ini isteri Tun Daim didakwa. Okey, didakwa sebab apa? Mari kita baca kenyataan berikut. Isteri Daim didakwa tidak isytihar 12 harta kepada SPRM. Isteri Tun Daim, Toh Puan Naimah Abdul Khalid mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session hari ini atas pertuduhan gagal mengisytiharkan 12 harta seperti dikenaki oleh SPRM Disember tahun lalu. Harta-harta yang melibatkan 2 buah syarikat Ilham Tower Sdn Bhd serta 2 kenderaan mewah Mercedes-Benz. Selain itu, 8 hartanah didakwa turut gagal diisytiharkan, iaitu Menara Ilham, Menara Ilham di Jalan Binjai, kediaman persiaran di Bukit Tungku serta tanah dan bangunan berstatus pegangan bebas di Bukit Tungku, Pulau Pinang dan Taman Tun Dr. Ismail. Naimah 67 yang juga isteri bekas Menteri Keuangan didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan bertulis secara bersumpah bertarikh 8 November tanpa memenuhi terma notis yang dinyatakan di bawah Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta itu. Menurut petuduhan, notis itu dihantar kepada tertuduh oleh seorang pegawai SPRM berpangkat Pesuruhjaya pada 14 November di Presin 7 Putrajaya. Okey, pada prosiding ni pasukan pendakwa diwakili. Okey. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin dengan jaminan RM250,000 dan memerintahkan pasport diserahkan kepada mahkamah sebagai syarat. Mahkamah kemudian menetapkan 22 Mac ini untuk serahan dokumen. Terdahulu Ahmad Faizal menawarkan jaminan RM500,000, pasport diserahkan syarat jaminan. Bagaimanapun, Muhammad Yusof berhujah jaminan yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan graviti kesalahan. Okey. Dan sebagainya. Okey. So, tuduhan itu dia sepatutnya dia macam ni lah. SPRM telah menghantar satu notis mengatakan bahawa declarekan isytihar aset-aset kamu. Maka sepatutnya Toh Puan Naimah ni isytiharkan aset di dalam satu akaun bersumpah. Harta saya berapa, rumah saya berapa, hartanah. Dia sepatutnya nyatakanlah perkara-perkara tersebut. Tetapi perkara itu tidak dinyatakan. Ada yang mungkin dinyatakan. Itu tidak dinyatakan. Dan menurut Akta SPRM, disebabkan aset-aset itu tidak dinyatakan, maka itu adalah satu kesalahan di bawah deklarasi aset, satu kesalahan di bawah Akta SPRM dan boleh didakwa. Jadi, hari ini isterinya telah didakwa. Daim macam mana pula Is? Sabar. Sama juga cerita dia macam saya cerita dulu kes Rosmah. Sabar. Kan? Sabar. Dan yang menarik tuan-tuan, bila cerita pasal tone ni, Fahmi Fazil sendiri berkata tiada arahan PM siasat individu bergelar tone. Keluarga Dr. M. Kerajaan Perluan tidak masuk campur dalam sebarang siasatan SPRM kepada mana-mana individu yang bergelar tone dan ahli keluarga mereka, kata Fahmi Fazil. Beliau berkata kerajaan memberikan kebebasan kepada SPRM dalam melakukan sebarang siasatan dirasakan wajar dan mengambil sebarang tindakan berlandaskan undang-undang. Katanya beliau tidak nampak perkara itu perlu dilihat sebagai satu isu politik atau sifat dendam. Ini bagi menafikan dakwaan bahawa tone sahaja
maka dia kena dakwa. Kerana dia tone, maka dia kena dakwa. Dalam masa yang sama tuan-tuan, menarik juga apa yang Tun Mahathir kata semalam. Dia kata bahawa Anwar Ibrahim campur tangan dalam kes-kes ini. Termasuk pembebasan Zahid. So, Tun sebenarnya nak apa? Dia nak Anwar campur tangan ke dia tak nak Anwar campur tangan? Kalau dia nak Zahid didakwa semula, Anwar kena campur tangan. Sebab mendakwa atau tidak mendakwa itu kuasa pendakwa raya. Itu bukan kuasa Perdana Menteri. So kalau Perdana Menteri campur tangan, bukankah pembangkang kata supaya Perdana Menteri jangan campur tangan? So yang mana satu sebenarnya pembangkang nak? Dia nak Perdana Menteri campur tangan ke dia tak nak Perdana Menteri campur tangan? Dan menarik apa yang si Muhyiddin Yassin ini. PM sibuk pastikan musuh ditindas. Masalah rakyat tak selesai. PM menganggap Anwar Ibrahim gagal memberikan penyelesaian menyeluruh terhadap masalah masyarakat yang kian meruncing kerana Perdana Menteri sibuk dengan hal lain. Pengerusi PN berkata apa yang berlaku ialah realiti yang dipilih rakyat. Setelah setahun kerajaan Madani merintah, dakwa perdekas Perdana Menteri itu, kehidupan orang ramai makin setukar. Setakat ini saya tidak nampak Perdana Menteri mampu memberikan penyelesaian yang tuntas kepada permasalahan rakyat yang kian meruncing. Beliau nampaknya lebih sibuk memastikan musuh-musuh politik ditindas dalam menumpukan kepada usaha menyelesaikan masalah rakyat. Yang pertama sekali, Perdana Menteri tidak kerja dengan SPRM dan juga tidak kerja di Balai Polis ataupun Bukit Aman. Jadi Perdana Menteri tidak perlu sibuk pun nak menangkap orang. Yang sibuk menangkap orang adalah pegawai SPRM, pegawai polis dan yang sewaktu dengannya. Mereka yang sibuk buat kerja. Perdana Menteri tak perlu sibuk dan tak sibuk pun. Sebab yang sibuk sekarang ni Azam Baki, Ketua Polis Negara, mereka yang duk sibuk. Perdana Menteri relax je. Okey, itu yang pertama. So, bila dia kata sibuk nak menangkap itu dan ini, bukan dia yang sibuk. Dah polis punya kerja memang menangkap kalau ada bukti dan mendakwa kalau ada bukti. Sebagaimana pendakwaan terus dilakukan terhadap Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan kan ingat yang bebas hari itu sebab defek dalam pertuduhan kes melibatkan orang kata apa, rasuah, salah laku rasuah. Tetapi penggubalan wang haram pada Muhyiddin Yassin masih berlaku. Okey, defect pada itu. Itu boleh di-amend, boleh di-rectify, tak ada isu. Itu mudah je, cerita mudah. Benda tu boleh dilakukan. Saya tak faham kenapa Peguam Negara tak rectify lagi dengan actually that one is very easy untuk kita nak buat. Untuk Peguam Negara nak buat. Yang kedua, bila dia kata semakin meruncing. Sekali lagi saya tanya, compare dengan mana? Compare pada zaman PN memerintah. Tuan-tuan kata, ada yang kata pada saya, dia kata, at least pada zaman PN memerintah, dia bagi 10,000. Saya nak tanya, sekarang ni 10,000 tu masih ada tak? 20,000 tu masih ada yang duit KWSP tuan-tuan keluarkan itu masih ada ke tidak? Oh ada, saya simpan. Sebilangan kecil lah saya boleh kata. Majoriti kita dah tak ada dah duit tu. Dan bukan yang menariknya, yang duit-duit yang dikeluarkan itu bukan duit kerajaan. Itu duit kamu sendiri. Ujungnya bila kita nak keluarkan WSP umur 55 nanti, duit itu dah dikeluarkan. Tinggal banyak mana lagi duit. Tak payah komplain. Dia suka Muhyiddin Yassin dulu, dia bagi macam-macam. Yelah, dia bagi macam-macam. Pada masa itu negara pun dia tutup. Kita dah bising. Kita dah sekat. Bukan kita sekat. Kita dah komen gila-gila punya pada kerajaan. Kerajaan gagal. Bayangkan pada masa PKP, saya buat apa? Saya buat live setiap malam, tuan-tuan. Malam ni berapa? 12-13 ribu menonton kita malam ini. Pada masa itu, saya dapat 6 ribu pun kira seronok dah. Kan? Tuan-tuan tengok saya hari-hari. Sebab dah tak ada buat apa. Saya kata, meruncing compare kepada apa? Dan yang menyebabkan meruncing itu kamulah. Hutang 1.5 trilion. Kita kata, hutang yang kamu tinggalkan terlalu banyak. Tak boleh selesaikan masalah harga-harga barang pada waktu itu. Malah terpaksa pula nak buat apa? Jihad ekonomi. Tak berjaya selesaikan. Lepas itu, sekolah kita pun lagi lintang pukang. Kejap tutup, kejap buka, kejap online, kejap offline. Yang mana tak... Dahlah tutup negara. Buat pula, apa orang kata, darurat. Bagi tahu, tipu pula yang di-Pertuan Agong kata, oh ini bukan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk menentukan buka parlimen, tak buka parlimen. Setelah saya bising, akhirnya, tak sampai sebulan, buka parlimen. Alhamdulillah. Tapi saya juga kenalah, tak apalah. Itu korban saya untuk rakyat. Tak ada masalah.
Itu biar saya jawab dengan mahkamah. Poin saya di sini tuan-tuan, dia kata meruncing, compare dengan mana? Sekarang ini 10 kali, mungkin 100 kali lebih baik pada zaman PKP. Saya nak tanya tuan-tuan, ikhlas saya tanya. Tuan-tuan suka zaman sekarang ke? Tuan-tuan nak kembali zaman Muhyiddin Yassin di mana kita kena kurung kat rumah? Pilihan pada tuan-tuan. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Yang sekarang ni ke? Yang kurung kat rumah tempoh hari? Kerja tak ada, syarikat banyak tutup, bisnes tak boleh buka, keluar kena saman, kena pula isi borang MySejahtera lah, itulah, inilah. Dia sakau ratus juta bilion, rakyat makan pun susah. There you go. Tuan-tuan, akhirnya mereka, macam saya kata, dah tak ada modal. Mereka dah tak ada modal nak jatuhkan kerajaan ni, dah tak ada modal. So akhirnya mereka terpaksa guna orang tua umur 1 tahun lagi, tahun depan 100 tahun. Dia orang sendiri tak berani ke depan. Dia orang sendiri tak berani nak pergi ke hadapan sekarang ini untuk nak drive PN ni. So dia ride. Semalam Muhammad Faisal rider ni. Padahal itu mogok terhadap Grab, bukan terhadap kerajaan. Tiba-tiba dia pula jadi champion. Kata ini salah kerajaan. Apa kena mengena Grab punya polisi dengan kerajaan? Dia kata kerajaan boleh ubah Grab. Kalau kerajaan boleh kontrol, kita tak jadi demokrasi, kita jadi negara komunis. Kita control everything. Tapi itulah level pembangkang kita. #Pasik, tuan-tuan. Boleh tak kita tulis #Pasik? Saya silakan tuan-tuan buat #Pasik malam ini. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? #Pasik. Inikah dia saya tunjukkan tadi yang kata membela rakyat, membela negara, Mahathir, rupanya orang PAS sendiri yang kena tahan ISA teruk, tuan-tuan. Ni kita tak ceritalah PKR. Dan geng-geng inilah dahulu yang merosakkan negara kita. #Pasik. InsyaAllah kita pertahankan kerajaan ini, kita pertahankan reformasi ini. Cabaran itu memang hebat. Of course, bila kita buat kerja yang betul, perasuah-perasuah akan nak cuba jatuhkan kita. Mereka yang dulu sakau gila-gila akan cuba jatuhkan kita. Jangan risau. Selagi mana ada PMX bersama kita, selagi mana kita berada di belakang PMX mendukung dan menyokong usaha reformasi ini, kita pasti dia mungkin ambil masa, tuan-tuan. Dia bukan mudah. Tetapi kita boleh jadi negara yang terbaik, lebih baik daripada Singapura, lebih baik daripada negara-negara maju yang lain kalau kita kekal dengan kepimpinan yang tulus, berintegriti dan kepimpinan yang bukan tamak untuk nak sakau duit rakyat. Sekian daripada saya. Terus usaha kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan. Assalamualaikum.